Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat, para pendengar, penonton yang dirahmati Allah. Jadi untuk hari ini, kita sudah hari Khamis hari ini, 15 Julai tahun 2021 Masihi bersamaan 5 Zulhijjah tahun 1442 Hijriyah. Jadi untuk hari ini kita nak tadabbur ayat 23 dari surah Al-Mulk. Itu ayat Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu manusia, wahai manusia, dialah dia ni Allah yang telah ansha'akum, yang telah memulakan kejadian kamu. Ansha'a yunshi'u, ansha'a fi'il madhi, fi'il mudhari' yunshi'u maknanya ibtada'a khalqakum. Dialah yang telah memulakan penciptaan kamu dan menjadikan bagi kamu adanya as-sam'a wal absar wal af'idah, adanya pendengaran, penglihatan dan hati, ataupun qulub, ukul, hati ataupun akal. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit yang bersyukur. Jadi dalam satu ayat ini kita boleh pecahkan kepada 3 poin. Pertama tentang asal kejadian kita. Asal kejadian kita, Allah Ta'ala menjadikan kita asalnya daripada tiada kepada ada. Bahan asal kita daripada tanah, bermula dengan diciptakan Nabi Adam. Kemudian disempurnakan kejadian manusia kita semua ni dengan adanya pendengaran, penglihatan dan hati. Tak disebut tangan, kaki. Ada juga pada kita 2 tangan, 2 kaki. Tetapi yang diberi keutamaan pendengaran, penglihatan dan hati. Dan poin yang ketiga ialah tentang sifat syukur yang jarang berlaku dalam kalangan manusia. Jarang, ini sedikit. Yang bersyukur tidak ramai. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Ayat ini secara khusus untuk Nabi sampaikan mesej ini, pesanan ini kepada lihaula'il musyrikin, kepada golongan musyrikin di Mekah, untuk beritahu mereka, innallaha rabbakum, sesungguhnya Allah dialah Tuhanmu, huwallazi ibtada'a khalqakum, dialah yang telah memulakan penciptaan kamu, iaitu dialah yang menjadikan kamu daripada awal kejadian, asalnya tiada kepada ada. Asalnya minal adami ilal wujudi, daripada tak ada kepada ada. Ba'da allam takunu syai'an mazkura, setelah mana dahulunya kamu adalah sesuatu yang tidak disebut kerana tidak ada. Adapun disebut adalah kerana ada. Adanya sesuatu nama kerananya ada benda itu. Adanya bumi, maka adalah nama bagi bumi. Adanya air, maka adalah nama baginya, itu air. Adanya kita manusia, maka disebut kita sebagai an-nas ataupun al-insan, al-bashar, manusia. Dalam ayat pertama surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr, tidakkah telah datang kepada manusia satu ketika daripada masa, satu detik daripada masa yang ketika dahulu, lam yakun syai'an mazkura, adalah manusia ni sesuatu yang tak disebut. Tak disebut maknanya belum wujud, belum ada. Jadi Allah Ta'ala yang
dengan kuasanya, dengan iradah kehendaknya, maka dia menjadikan manusia daripada tiada kepada ada. Dan begitu juga sifat yang berlaku kepada makhluk-makhluk yang lain. Contohnya kita lihat kepada alam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita rujuk dalam ayat 141 surah Al-An'am. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin. Dialah Allah yang telah memulakan, menjadikan kebun-kebun yang bersifat menjalar, ada kebun tanaman yang tidak menjalar. Adanya kalimah ansha'a di situ, ya. Ansha'a yunshi'u. Maknanya asalnya tumbuh-tumbuhan itu tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala ciptakan ada dengan sifat kejadiannya yang begitulah. Kemudian berhubung dengan kejadian manusia juga disebut dalam surah Hud. Surah Hud ayat 61. Iaitu pada muka surat 228. Berhubung dengan kisah dakwah Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud diutuskan saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan berkatalah Nabi Saleh, wahai kaumku, hendaklah kamu sembah Allah, beribadat kepada Allah, tiada bagi kamu Tuhan selain daripada Dia. Lalu Nabi Saleh mengingatkan kepada kaum Thamud, huwa ansha'akum. Adanya kalimah ansha'a di situ. Jadi kita nak tadabbur kalimah ansha'a untuk kita lihat dalam beberapa ayat yang lain, merujuk kepada asal kejadian sesuatu makhluk tiada kepada ada. Asalnya tiada kepada ada. Semudah Allah Ta'ala berkata kun, jadi maka jadilah dengan kuasa dan kehendaknya. Dialah Allah yang telah ansha'akum, memulakan kejadian kamu minal ardi, daripada tanah. Bumi yang besar ini, inilah asal kepada kita diciptakan. Itu bermulanya dengan Nabi Adam. Baik. Kemudian dalam ayat 20 surah Al-Ankabut, berhubung dengan awal kejadian manusia, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda kekuasaan Allah dalam surah apa tadi? Surah Ar-Rum ayat 20 muka surah 406. Dan di antara tanda kekuasaan Allah bahawa Dia ciptakan kamu min turabin, daripada tanah. Tanah yang bercampur dengan air, maka disebut dengan tin. Tin, ta ya nun, bukan ta, huruf ta. Ta ya nun, tin, khalaqakum min tin. Dialah Allah huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang telah menciptakan kamu daripada tanah yang bercampur dengan air. Asal tanah disebut turbah. Diciptakan manusia daripada tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian kamu menjadi manusia yang tersebar, meluas, maknanya membiak. Begitu ramai jumlahnya dalam kehidupan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Diciptakan jan. Jan ni bapa jin. Jin yang pertama, al-jan, diciptakan daripada nyalaan api yang sangat panas. Min marijim min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Nabi Adam seperti apa yang disifatkan kepada kamu. Maksudnya macam kita sekarang ni lah. Cuma Nabi Adam ni kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari contohnya, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam ni besar. Situ naziraan, 60 hasta tingginya. Memang besar. Asal kejadiannya besar. Kemudian akhirnya tasawara. Sifat manusia daripada satu generasi dia akan mengecil sehinggalah sampai ke zaman kita. Tapi dari segi bentuk fizikal yang asal sama. Kita dua kaki, dua tangan, ada jari, dua mata, dua telinga, ada mulut, hidung. Maka begitulah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tajuk ni sebenarnya sangat dekat dengan kita lah, sebab
berkenaan dengan kita sendiri, kita manusia. Tentang asal kejadian kita. Baik. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, baginda bersabda, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah ciptakan Nabi Adam daripada satu genggaman tanah. Dia ambil satu genggaman, kalau bahasa Kelantan dipanggil ambil secekok. Ambil secekok, gitu, stokor, tanah. Dan tanah itu daripada secekok ataupun daripada segenggam itu, diambil ia daripada pelbagai tempat seluruh bumi, maknanya pelbagai warna lah. Ada tanah putih, ada tanah hitam, ada tanah merah, ada tanah yang biasa, tanah yang coklat. Lalu faja'a banu Adam ala qadaril ardi. Maka datanglah keturunan Bani Adam, semua manusia dengan pelbagai warna. Ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik. Maka lahirlah daripada Nabi Adam keturunannya yang ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Dan ada yang mungkin memiliki ketiga-tiga warna. Mungkin ada setengah orang bahagian kakinya nampak putih sepul, tapi tangannya nampak gelap sikit. Mukanya lain pula. Jadi ada macam tu juga. Ada yang bersifat wassahlu wal haznu wal khabith wat tayyib. Ada yang bersifat mudah kira sahal, peramah. Ada yang mudah sedih. Ada yang bersifat buruk dan keji, ada yang bersifat baik. Mana karakter dan emosi manusia pelbagai kerana asal manusia daripada tanah yang pelbagai. Jadi dalam diri kita manusia ni bukan setakat tanah, ada air dan juga ada sifat api. Sifat api bila kita marah, kita rasa panas badan kita, ada sifat api. Kemudian angin, angin pun ada juga. Itu asal kepada kejadian kita manusia. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang tadi hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Musa al-Ash'ari. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik. Nabi SAW menceritakan awal kejadian manusia yang bermula dengan Nabi Adam. Lamma sawwarallahu Adam fil jannah. Ketika mana Allah Ta'ala memberikan surah memberikan bentuk rupa awal Nabi Adam, iaitu dijadikan Nabi Adam di atasnya kepala, kemudian tangan dua, badan, ada kaki dan semua anggota lain. Di mana itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan diberikan baginya ada rupa bentuk fil jannah, dalam syurga. Lalu setelah selesai diberi rupa bentuk Nabi Adam, maka Allah Ta'ala biarkan. Tarakahu masya'allahu an yatrukahu. Allah Ta'ala biarkan untuk tempoh beberapa ketika. Itu tak pastilah berapa ketika tu, berapa hari, berapa bulan. Satu ketika yang mana dalam tempoh itu Adam dalam bentuk, Nabi Adam ni dalam bentuk macam satu lembaga, satu patung yang Allah Ta'ala ciptakan, belum ditiupkan roh. Lalu faja'ala iblis yutifu bih. Lalu iblis dapat mengelilingi. Dia datang tengok, oh macam ni manusia. Masa tu Adam belum ditiupkan roh. Yanzuru ma huwa. Lalu dia melihat apa sebenarnya makhluk apa ni. Falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khiliqa khalqan la yatamalak. Jadi bila iblis tengok macam ni rupa ataupun bentuk kejadian Adam, iaitu sifatnya berongga. Ajwaf makna jauf, berongga. Berongga sebab dalam badan kita ni ada benda yang boleh dimasuki. Masuk apa dia? Contohnya kita makan, ada mulut, rongga, laluan yang boleh kita masukkan makanan, minuman, kita boleh menafas melalui hidung. Dalam badan kita boleh masuk udara, masuk angin. Itu maksud berongga. Jadi dalam badan kita ada pembuluh-pembuluh darah yang darah dapat mengalir, kita menjedut oksigen untuk kita bernafas. Oksigen itu masuk dalam sel-sel darah merah, sel hemoglobin untuk dibawa ke seluruh badan. Itu maksud berongga. Dan iblis tahu, oh macam ni. Maka dia tahu titik kelemahan manusia yang dia ambil ini sebagai kesempatan untuk dia rosakkan manusia. Cuma bila Nabi sebut begini, ni hadis yang sahih. Kita pun fikir
Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan diberi rupa bentuk di syurga. Walaupun asal Nabi Adam tu dia punya tanah tu daripada bumi, tapi diciptakan di syurga. Lepas tu Nabi beritahu iblis dapat tawaf pula, dapat keliling tengok Adam. Berarti maknanya iblis dapat masuk dalam syurga. Dan betul lah kalau kita baca dalam surah Baqarah sama juga. Ketika Nabi Adam dilarang untuk mendekati pokok yang dia tak boleh makan, lalu fawaswasa ilaihi syaitan, lalu syaitan ataupun iblis menimbulkan was-was kepadanya. Maknanya dia dapat masuk ke syurga untuk masa itulah ketika awal diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik ini berlaku di zaman tabi'in kepada seorang tokoh ulama besar bernama Sa'id bin Jubair. Ketika dia diburu oleh seorang ketua tentera yang dilantik oleh khalifah ketika itulah, yang nama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nanti kena rujuk balik dan saya terlupa dan nama khalifah tu. Kalau kita rujuk insya-Allah ada cerita tu. Jadi Sa'id bin Jubair telah dianiaya sehingga peringkat dia nak dibunuh. Jadi masa nak dibunuh, dia telengkupkan mukanya ke tanah dan dia membaca ayat 55 surah Taha berhubung dengan asal manusia ni daripada tanah. Dia baca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu dan ke dalam tanah kami kembalikan kamu dan daripada tanah kami keluarkan kamu untuk kalian lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu tanah ni sesuatu yang berada di bawah tapak kaki kita. Bila kita berjalan, adalah mustahil manusia itu boleh berjalan dalam keadaan tapak kakinya tak menyentuh tanah. Sebab tu kita dan segala binatang hidup atas muka bumi disebut dabbah. Dabbah ni yang hidup melata kerana sifat fizikalnya boleh menyentuh tanah. Jadi setiap hari kita pijak tanah yang kita pijak itulah asal kejadian kita, dan bila kita mati dalam tanah itu jugalah tempat kita bersemadi ataupun tempat kita akan berada di situ untuk selama-lamanya. Jadi walaupun kita hidup, kita bukan hidup dalam tanah, kita hidup di atas permukaan tanah. Kita bina rumah pun di atas tanah. Tapi kita sedar satu masa nanti, orang-orang yang dah pergi meninggalkan kita, yang dah meninggal dunia, kita lihat mereka itu dikebumikan. Tak timbul soal dikelangitkan. Sebab bila dikebumikan masuk dalam tanah. Tanah ni mewakili bahagian yang besar di atas muka bumi. Walaupun kita tahu di atas muka bumi juga ada air. Ada air, tapi tidak mungkin manusia itu cara kebuminya dimasukkan dalam air, tapi dalam tanah. Baik. Jadi bila kita sedar, perkara yang kita boleh renungi adalah kita insaf. Kita insaf bahawa daripada tanah kita diciptakan dan Allah Ta'ala tidak menilai seseorang tu atas sifat warna kulitnya. Ni kena ingat. Warna kulit seorang ni warna putih, orang ni warna hitam. Ada setengah-setengah tempat di dunia. Contohnya di mana ya? Dululah, rasa sekarang ni tak ada dah. Di Afrika, dasar apartheid. Dasar yang mengklasifikasikan manusia mengikut warna kulit. Kalau tak silap di benua India juga ada. Dululah, sekarang ni tak pasti. Dia ada kategori orang macam ni, ni kasta pertama, kedua, ketiga, berdasarkan warna kulit. Di sisi Allah Ta'ala semua manusia adalah sama. Nabi dah SAW dah ingatkan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu wahai manusia berasal daripada Adam. Dan Adam itu asalnya Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Maka la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada kelebihan antara yang Arab yang bukan Arab, antara yang warna merah dengan warna hitam, semuanya sama, illa bittaqwa, melainkan dengan sifat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Soal warna kulit, soal kekayaan, soal faktor-faktor yang lain itu tak ada penilaian di sisi Allah. Sebab kita asalnya adalah sama,
asal kejadian fizikal kita daripada tanah. Roh kita daripada alam tinggi, tanah ni daripada alam rendah. Apabila kita mati, roh dikeluarkan daripada jasad, maka kita kembali untuk bersama dalam tanah lah. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita sedar inilah kelemahan kita, kerana asalnya manusia memang diciptakan ada kelemahan. Kita kena akui. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia asalnya bersifat dha'if, lemah. Asalnya bersifat lemah. Kita daripada tanah. Maka dengan sebab itulah makanan kita, kita perlu kepada makan minum. Makanan kita juga sebenarnya daripada tanah. Kita makan ayam, daging ayam, lembu, sebagainya. Semua makanan mereka tu daripada tanah. Lembu, kambing, dia makan rumput. Rumput tumbuh daripada tanah. Kita makan apa sahaja kita sebutlah. Makan sayur-sayuran, buah-buahan. Semua pokok-pokok itu, buah-buahan dan sayur-sayuran, dia tumbuh kerana ada tanah di bawahnya. Ada akar yang dapat dia masuk dalam tanah bersama dengan bekalan adanya cahaya, adanya air dan keperluan lain yang boleh menyebabkan pokok itu tumbuh. Kemudian kita mengambil hasilnya untuk dimakan. Mana makanan kita juga asal daripada tanah. Itulah sebabnya Allah Ta'ala mengajak kita berfikir banyak perkara. Dalam Quran bila kita baca kita akan jumpa contohnya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Bahawasanya kami telah turunkan air yang mencurah-curah air hujan daripada langit. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belahkan bumi. Maksud belah ialah bumi ini dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sama ada sayur-sayuran, buah-buahan, macam-macam keluar. Fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla. Adanya pokok dalam bentuk biji-bijian. Adanya dalam bentuk sayur-sayuran. Adanya dalam bentuk buah anggur, buah pokok kurma. Dan wahada'iqa gulba, ada kebun-kebun. Cukup banyak. Tapi semua itu asalnya daripada tanah. Semua itu asal daripada tanah. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai nikmat kesenangan yang kamu boleh rasai bila kamu memakannya. Kamu dan juga binatang-binatang ternakan kamu. Jadi kita kena ingat, sesedap mana makanan yang kita makan, semuanya asalnya daripada tanah. Tetapi dengan kuasa Allah, dia berubah dalam bentuk yang lain lah. Asal daripada tanah juga. Maka begitu juga kita ni asalnya daripada tanah. Bila kita melihat tanah, maka kita ingat inilah asal kita. Baik. Tapi walaupun kita asal daripada tanah, jika kita dibaling dengan segenggam tanah yang keras, memang kita akan rasa sakit. Itu asal kejadian kita daripada tanah. Tapi bila kita dah jadi manusia, kita tengok pada badan kita tak ada lagi tanah. Yang ada adalah daging, ada tulang, ada darah, dan ada cairan badan dan sebagainya. Tanah tak ada dah. Cuma asal daripada tanah. Begitu juga jin. Jin walaupun asal daripada api, tapi bila dah jadi jin, dia bukan api sepenuhnya. Bukan api sepenuhnya. Contohnya Nabi SAW, dia punya sifat dia tu dah asal daripada api. Tapi dia punya sifat bila dah jadi jin, contohnya Nabi beritahu, pernah aku diganggu oleh syaitan ketika aku solat, tak ingat solat asar ke solat zuhur. Tapi para sahabat tak nampak lah. Nabi menepis-nepis dengan tangannya. Lalu setelah solat selesai, para sahabat bertanya, kenapa kamu berbuat begitu? Nabi kata, syaitan datang membawa satu syu'lah, nyalaan api dan mahu meletakkannya di mukaku, dan aku cuba menolaknya, menepisnya. Dan tiba-tiba aku tersentuh akan kesejukan lidahnya. Terpegang lidah syaitan, tapi sejuk. Ini yang jadi satu tanda tanya. Syaitan asal daripada api, kerana dia keturunan jin, tetapi lidahnya Nabi kata sejuk. Kita manusia asal daripada tanah. Dalam badan kita ada cecair, ada badan kita ada udara, dan ada juga sifat api, sifat panas. Buktinya darah kita, sebab tu kalau belajar sains, manusia ni daripada kategori mamalia. Mamalia maknanya makhluk atau binatang yang berdarah panas. Berdarah panas. Maknanya
ada api, bukan api yang menyala-nyala lah. Ada api, ataupun kalau belajar sains dalam ada kita nak ada elektrik, statik. Dan boleh bertindak balas. Macam kita guna telefon. Telefon kan, kita boleh guna sentuhan dengan jari kita untuk tindak balas pada skrin telefon. Maknanya ada sesuatu yang manusia fikir macam mana benda tu bila diciptakan memberi tindak balas kepada sentuhan. Bagi apa dia, kulit manusia. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita pergi pada poin yang kedua berhubung dengan sifat manusia yang boleh mendengar, melihat dan berfikir. Adapun anggota-anggota lain tak disebut dalam ayat ni, tapi keutamaannya disebut pada 3, as-sam'a wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan apa tadi, hati. As-sam'a disebut dengan kalimah mufrad. Sebab dia bentuk dalam bentuk masdar. Wal absar dalam bentuk isim. Itu disebut oleh ulama-ulama tafsir. Cuma kita melihat dari segi penggunaan, sebelum ini pun kita dah bincang dalam ayat yang sebelum ni, berhubung dengan tafsiran dulu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Itu tentang konsep mendengar. Kita dah bincang ayat tu di awal surah Al-Mulk dahulu. Didahulukan pendengaran dalam ayat ni kerana mendengar tu dia punya cakupannya lebih luas daripada melihat. Kita boleh mendengar bunyi daripada kiri kanan kita, daripada atas, bahkan daripada belakang. Tetapi penglihatan kita hanya terbatas depan saja. Kita kita mungkin kita bunyi ada kereta datang daripada belakang. Kita tak nampak kereta, bunyi je bunyi. Maka kita terpaksa berpaling. Sebab mata kita tidak boleh melihat apa yang di belakang kita. Tetapi telinga kita boleh mengesan bunyi yang datang daripada belakang. Maknanya pendengaran ini lebih luas cakupannya. Jadi kalau kita faham ayat ini menunjukkan kita perlu memaksimalkan pendengaran kita untuk mendengar apa-apa yang baik untuk kita dengar. Mendengar nasihat, mendengar ilmu, mendengar ayat-ayat Quran, apa-apa yang boleh menyebabkan kita daripada tidak tahu menjadi tahu. Daripada tidak tahu menjadi tahu, daripada tidak sedar menjadi sedar. Adapun melihat, dengan melihat kita memahami objek yang ada di depan kita dan kita boleh membaca. Jika kita memahami huruf, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada manusia, sungguh ajaib. Kita tak boleh nak fikir macam mana Allah Ta'ala ilhamkan sehingga manusia ni boleh berbahasa. Dan bahasa pula tidak sama. Dalam ayat 22 surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan adanya langit, bumi, dan dia menjadikan berbezanya warna berbezanya bahasa-bahasa kamu dan warna kulit kamu. Ayat 22 dalam surah Ar-Rum. Kita diciptakan dengan pelbagai bangsa. Walaupun kita berasal daripada Nabi Adam, lahir daripadanya keturunan yang disebut syu'uban wa qabail, macam-macam bangsa dan macam-macam kabilah. Dengan macam-macam warna kulit. Tadi pun dah disebut warna kulit sebab Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang pelbagai. Putih, merah, hitam, coklat. Kemudian satu lagi, wakhtilafu alsinatikum, pelbagai bahasa. Dan sifat berbahasa ni tidak ada pada binatang. Walaupun binatang pun dapat melihat, mendengar, tapi dia tak boleh bercakap. Manusia boleh bercakap. Ada lidah, ada peti suara, boleh bercakap. Dan boleh difahami bahasa. Siapa yang menjadikan begini sifatnya kepada manusia? Jawapannya Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang mengajar kepada manusia Al-Quran dan dia juga yang mengajar kepada manusia Al-Bayan. Al-Bayan, kepandaian boleh bercakap, boleh berfikir, boleh bertukar pendapat, boleh bermesyuarat, boleh berbincang melalui lughah, bahasa. Dan setiap kaum itu ada bahasa dia. Kita di Malaysia, kita orang Melayu, bahasa Melayu lah. Bahasa Malaysia. Di negara Eropah dia ada bahasa dia lah. Bahasa Inggeris lah. Orang Arab, bahasa Arab lah. Jadi kepelbagaian bahasa ni bukan manusia yang ciptakan. Allah Ta'ala yang ciptakan.
Tujuannya supaya kita lebih banyak menggunakan pendengaran, lebih banyak mendengar. Bukannya lebih banyak kepada bercakap ataupun melihat, lebih kepada banyak mendengar. Kita juga disuruh untuk banyak berfikir dan memerhati. Baik. Adapun sebab disebut 3 anggota ini, iaitu disebut hassata sam'i, deria pendengaran, li sama'i al-mawa'idhi bihi, untuk mendengar segala mau'izah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, apa-apa yang menjadikan manusia boleh berfikir. Kemudian dijadikan bagi manusia hassat al-basar, deria penglihatan, untuk manusia melihat bada'i' khalqillah, uniknya, indahnya ciptaan-ciptaan Allah, untuk manusia perhatikan. Kita ada mata, mata kita boleh mengenal perbezaan warna, kecuali orang yang rabun warna tu lain cerita lah. Kita boleh melihat cantiknya bunga, ada bunga yang warna kuning, ada warna merah. Sama juga dengan buah-buahan. Kalau tembikai ada yang warna merah, warna kuning. Buah apple ada merah, ada warna hijau. Kepelbagaian warna yang Allah Ta'ala ciptakan dan kita boleh kesan dengan mata kita. Maka dia menjadi suatu nikmat untuk kita fikir betapa indah dan cantiknya ciptaan Allah. Bahkan kita pernah terfikir macam mana Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu berwarna. Bahan apakah yang digunakan untuk mewarnakannya. Ini cara berfikir yang kita kata, yang kita tak akan temui jawapannya. Kita beli tembikai warna kuning, belah-belah tengok mana. Kita pun terfikir, apakah bahan yang Allah Ta'ala gunakan tiba-tiba buah tembikai itu warna kuning. Kenapa pula tak ada tembikai warna hijau? Kenapa pula tak ada warna yang lain? Warna kuning ataupun warna merah. Kita biasa jumpa buah rambutan. Sekarang ni musim rambutan. Ada rambutan yang kulitnya warna merah. Ada yang warna kuning. Tapi isi dalamnya warna putih. Dan semua tumbuh-tumbuhan buah-buahan itu disiram ataupun mendapat siraman air hujan yang sama. Yusqa bima'in wahid. Sebagaimana yang boleh kita baca dalam ayat keempat surah Ar-Ra'du. Yusqa bima'in wahid. Semua itu disiram dengan air yang satu, air hujan. Tapi wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami melebihkan setengahnya di atas setengah yang lain dari segi rasanya. Maka dengan mata yang ada pada kita, kita disuruh melihat. Itu saya dah post 2-3 hari lepas berhubung dengan nikmat buah-buahan. Syukurilah nikmat buah-buahan. Itu dalam ayat 99 surah Al-An'am. Tak silap ayat 99 surah Al-An'am. Adanya perintah supaya kita memerhati. Itulah di antara fungsi penglihatan yang ada pada kita, untuk kita memerhati kepada makhluk ciptaan Allah. Salah satunya kepada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekeliling kita. Ayat 99 muka surat 140 ya. Bermula dengan wahwallazi anzala minas sama'. Dialah Allah yang menurunkan daripada langit air hujan, maka kami keluarkan dengannya nabata kulli syai', tumbuhan bagi segala sesuatu. Daripada tumbuhan itu kami keluarkan khadiran, bahan hijau. Ini yang disebut dengan klorofil. Kita belajar sains disebut klorofil, bahan hijau. Bahan hijau dalam daun itu dah disebut dalam Quran. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan daripada bahan hijau yang ada dalam daun itu biji-bijian yang tersusun. Contohnya pokok padi, pokok gandum dalam bentuk habbah, dalam bentuk seed, biji-bijian yang kecil. Wa minan nakhli min tal'iha. Dan begitu juga pokok pokok kurma yang daripada mayangnya, tempat keluar buahnya yang dekat, maknanya rapat-rapat ditumbuh macam tandan pokok kelapa. Itu maaf, bukan pokok kelapa, pokok pokok kurma dia hampir sama, biji dia macam pokok kelapa sawit. Dan kebun-kebun daripada buah buah anggur, buah zaitun, buah delima, zaitun war rumman, yang sama yang tidak sama. Ada sebahagian pokok itu sama dari segi warnanya tapi tak sama daunnya. Ada yang sama daun tapi tak sama warnanya. Maka akhirnya Allah Ta'ala suruh unzuru, perhatikanlah, lihatlah kepada ila samarihi idza asmara wa yan'ih.
lihatlah kepada buah-buahan itu. Adanya perintah untuk lihat. Apakah panca indera yang kita gunakan untuk lihat? Mata. Al-basar. Allah Ta'ala jadikan bagi kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Adanya penglihatan untuk kita melihat. Di antaranya kita melihat kepada buah-buahan yang Allah Ta'ala ciptakan apabila buah itu sudah masak. Maknanya sudah sedia untuk dipetik dan dimakan. Bukan sekadar untuk kita menikmati buahnya, tapi untuk kita fikir. Betapa Allah Ta'ala itu maha pemurah. Dia menciptakan segala-galanya untuk kita. Segala-galanya untuk kita. Jadi fungsi pendengaran, penglihatan dan juga hati ini untuk kita gunakan supaya kita lebih dekat dengan Allah. Secara khususnya kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Banyak ilmu yang kita dapat melalui dengar dan lihat. Sama ada kita mendengar apa-apa rancangan yang memberikan info-info berguna dalam TV contohnya. Bukan setakat rancangan agama, bahkan dokumentari-komentari yang memberikan banyak info-info kepada kita. Dengan dengar dan lihat kita dapat ilmu. Sama juga dengan kita mengikuti kuliah secara online. Kemudian kita mendengar dan kita melihat paparan teks fakta yang dibawa, pun dengan cara itu kita mendapat info-info yang boleh menambahkan pengetahuan kita. Dan dengan sebab manusia atau jin tidak guna ketiga-tiga inilah, maka mereka dihumban ke dalam neraka jahanam. Ini yang jadi suatu musibah di akhirat apabila ketiga-tiga anggota ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu kita boleh rujuk dalam ayat 179 surah Al-A'raf. Pernah kita bincang dulu dalam awal surah Al-Mulk juga. Muka surat 174. Muka surat 174 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami penuhkan neraka jahanam, kami isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Pertamanya kerana mereka memiliki kulubun, hati. Hati merujuk kepada ukul, akal. Tetapi tak digunakan untuk la yafqahuna biha. La yafqahun makna la yafhamuna biha. Mereka tak mahu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dengan akal yang diberikan. Akal ada tapi tak digunakan sebaik mungkin. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Bagi mereka ada a'yun, adanya mata. Mata kita tahu fungsinya untuk melihat. Tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat dan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang boleh mereka perhatikan. Dan yang ketiga, walahum adhan, dan mereka memiliki telinga-telinga. Fungsi telinga untuk mendengar. Untuk mendengar, semua orang tahu. La yasma'una biha, tetapi telinga itu mereka tidak gunakan untuk mendengar dengannya. Ada akal tapi tak digunakan untuk berfikir dengan apa yang sepatut mereka fikirkan. Ada mata tapi tak digunakan untuk melihat bukti kekuasaan Allah. Ada telinga tapi mereka mengsia-siakan. Akhirnya mereka itu Allah Ta'ala samakan seperti kal an'am, binatang ternakan. Dan pernah muncul soalan sebelum ni, ada seorang jemaah tanya saya, kenapa Allah Ta'ala sebut seperti binatang ternakan, tidak seperti kal hayawanat, binatang-binatang lain. Sebab binatang ternakan ni paling dekat dengan kita. Kalau binatang ternakan, kambing, lembu, yang kita boleh ambil manfaat daripada dagingnya, apa yang kita boleh ambil manfaat dengan orang kafir yang tak mahu berfikir? Sebab mereka tu ada akal. Jadi mereka ini orang yang merugikan diri sendiri, bahkan dianggap di sisi Allah mereka itu adallu, lebih sesat. Kerana mereka itu golongan yang ghafilun, yang leka dan lalai. Jadi kita kena hargai. Bila kita tadabbur ayat ni, kita kena hargai nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk kita renungi, untuk kita fikir sejenak. Kalau satu ketika na'udzubillahi min zalik, kita berlindung dengan Allah daripada perkara ini. Jika berlaku sesuatu musibah, tiba-tiba hilang penglihatan kita, kita menjadi buta, na'udzubillahi min zalik, kita minta Allah Ta'ala beri nikmat penglihatan, pendengaran, hati, akal, fikiran ni sampailah bila-bila. Kalau seseorang tu ditarik balik nikmat itu,
matanya tak boleh melihat lagi, telinganya tak boleh mendengar lagi, dan dia tak boleh berfikir lagi. Maka dia hidup dalam keadaan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sebab dia dikira putus hubungan dengan dunia luar apabila dia tak boleh berfikir, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh mendengar, dan dia tak boleh melihat. Ada satu ayat, Allah Ta'ala suruh kita fikir ayat itu dalam surah Al-An'am. Muka surat berapa ya? Surah Al-An'am, Kul ara'aitum in akhadallahu sam'akum. Muka surat 133 ayat 46. Muka surat 33. Ayat 46. Kul ara'aitum in akhadallahu sam'akum. Muka surat 133. Kul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Kul, katakan kepada mereka, apa yang kamu boleh fikirkan wahai manusia, jika Allah Ta'ala mengambil pendengaran kamu, melenyapkan pendengaran kamu, tiba-tiba kamu tak boleh mendengar, jadi pekak, jadi tuli. Wa absarakum, ataupun dia mengambil penglihatan kamu, tiba-tiba kamu menjadi buta. Wa khatama ala qulubikum, dan dia memeterai, maksudnya menutup mati hati kamu. Akal tu dah tak ada. Telinga tak boleh mendengar, mata tak boleh melihat, hati tak boleh berfikir, tak ada apa. Jadi soalannya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapakah Tuhan selain daripada Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu? Jawapannya tak ada lah. Tak ada pihak lain yang berkuasa melakukannya, mengembalikan apa-apa yang telah hilang, melainkan Allah Ta'ala jugalah. Itulah yang kita kena sedar, yang kita kena ingat. Apa-apa yang ada pada kita, daripada sekecil-kecil perkara, sebesar-besarnya, semuanya adalah kurniaan Allah, nikmat daripadanya, untuk kita diuji. Untuk kita diuji, adakah kita bersyukur ataupun tidak. Kalau Allah Ta'ala mahu tarik kembali nikmat itu, ya anytime, bila-bila masa dia boleh tarik. Mungkin seseorang tu tak sedar, kadang-kadang dia tidur malam, dia boleh tidur dengan begitu nyenyak sekali. Tiba-tiba dia bangun waktu pagi, dia celik mata, tengok dunia ni dah gelap. Dan dia tak boleh mendengar apa-apa. Tetapi Allah Ta'ala itu maha pemurah. Dia terus memberi nikmat itu kepada kita, dan inilah yang biasa kita ulang dalam doa yang kita baca. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kenikmatan kepada kami, kesenangan kepada kami dalam bentuk pendengaran kami, penglihatan kami, dan juga kekuatan yang ada pada kami. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Dalam doa yang sangat baik. Biasanya doa ni kita boleh dapati dalam doa khatam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah supaya selagi kita masih hidup, kita terus diberi nikmat dapat mendengar dengan sempurna. Kan ada setengah orang bila dah umur meningkat dewasa, dah lanjut usia, telinga dia tak kurang dengar dah. Kita bercakap dengan dia pun kita kena menjerit, kena bercakap dengan kuat. Sebab telinga dia sudah tidak boleh mendengar dengan jelas. Ataupun matanya semakin kabur, semakin tak jelas. Dan akhirnya sampai kepada peringkat nyanyuk. Apa ni nyanyuk? Lupa ingatan. Betul lah. Dia otak kita ni, kalau kita belajar sains, sel-sel otak kita ni bila kita lama tak gunakan, dia akan satu demi satu sel tu akan mati, menyebabkan kita lupa dan berlakulah proses nyanyuk. Sesuatu yang dahulu kita tahu dan kita ingat, sekarang kita dah tak tahu, dah lupa dah. Dan itu sudah disebut dalam Quran. Bila sampai satu masa, bila sampai kepada ila arzalil umur, kepada umur yang sangat lanjut, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya kamu tidak tahu lagi perkara yang dahulu kamu tahu. Itu ayat yang kelima, tak silap, dalam surah Al-Haji. Di awal surah Al-Haji. Surah Al-Haji, surah yang ke-22. Allah Ta'ala jadikan kita, kalau kita run balik ayat tu, bermula ayat kelima. Ini ada kaitan dengan ayat yang kita baca pada hari ini, berhubung dengan kita manusia lah. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dengan adanya al-ba'si, hari kebangkitan,
maksudnya hidup selepas mati, maka ingatlah kami telah ciptakan kamu min turab, daripada tanah. Kemudian daripada tanah itu summa min nutfah, daripada air, nutfah, air benih, air mani. Kemudian min alaqah, kemudian bertukar menjadi segumpal darah yang melekat. Alaqah ni macam lintah. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah ni menjadi seketul daging yang sempurna kejadian atau tidak sempurna, untuk dijelaskan kepada kamu tentang kekuasaan kami. Kemudian kami teguhkan, tetapkan kamu dalam rahim ibu yang mengandungkan kamu kepada tempoh tertentu. Maksudnya sampailah tempoh kandungan itu matang, biasanya 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu menjadi tiflan, seorang anak yang kecil. Kemudian akhirnya thumma litablu, kemudian kamu akan sampai kepada umur yang sangat dewasa. Litablu maknanya sampai umur yang dewasa. Wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang dimatikan. Maksudnya sebelum umur tua, belum sampai 70-80 dah mati dah. Ada di antara kamu yang umurnya dilanjutkan ila arzalil umur. Arzalil umur maknanya umur yang sangat-sangat tua dah. Mungkin sampai 90, 100 lebih. Ketika itulah Allah Ta'ala kata likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya tidak lagi kamu tahu sesuatu yang dahulu kamu pernah tahu. Itu dipanggilnya nyanyuk. Peringkat tua nyanyuk sehingga tidak tahu lagi akan sesuatu yang telah diketahui. Dulu belajar macam-macam kita tahu. Tetapi bila sampai satu tahap kita tak tahu. Saya tertarik bila kita lihat tafsiran ayat ni, tak silap Imam Qatadah, seorang tokoh tafsir di zaman tabi'in, dia kata cara nak mengurangkan risiko nyanyuk atau terlupa ingatan ialah sentiasalah baca Quran. Bila kita baca Quran, kita berfikir, mana sel-sel dalam otak kita sentiasa hidup, dia tak akan mengalami proses sel tu mati. Bila sel mati, segala info-info maklumat yang disimpan dalam sel otak tu akan hilang. Ini kan biasanya kita dengar ada orang yang kemalangan, kemudian dia lupa ingatan. Tak sedar siapa dia. Who am I? Siapa aku? Aku pun dia tak tahu siapa dia. Dia tak kenal orang dekat dengan dia. Dia tak tahu apa-apa. Sebabnya bahagian otak yang cedera tu ada kaitan dengan bahagian yang simpan banyak maklumat-maklumat. Bila dah rosak, bang, itu habis. Jadi Allah Ta'ala beritahu sampai satu tahap, kita akan jadi nyanyuk, kita akan tak tahu lagi apa-apa yang dahulu kita tahu. Jadi dalam doa kita minta supaya kita sentiasa sihat hingga ke hujung hayat. Para jemaah yang dirahmati Allah, berbaki masa 5 minit, saya nak pergi yang akhir sekali tentang sifat syukur. Di akhir ayat tu disebut qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Allah Ta'ala bagi pendengaran, penglihatan hati. Tetapi yang bersyukurnya qalilan, amat sedikit. Di antara yang makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Apa maksud syukur? Syukur dengan bahasa mudahnya menghargai. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di antara sifatnya adalah wa kanallahu syakiran alima. Allah Ta'ala tu bersifat syukur lagi mengetahui. Syukur maknanya dia hargai segala kebaikan yang kita buat, maka dia akan bagi balasan di akhirat. Allah Ta'ala memuji Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura. Dalam ayat yang ketiga surah Al-Isra. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Yang bersyukur kepada nikmat Allah. Baik. Sebenarnya besar konsep syukur ni kalau kita nak bincang. Memang tak sempat lah dengan masa 5 minit ni. Sebab syukur ni dia suatu perkara yang mesti. Apabila kita bersyukur, Allah Ta'ala bagi nikmat, atas nikmat tu kita bersyukur lagi. Kita bersyukur, maka kita bersyukur atas kesyukuran yang sebelumnya. Maka jadilah syukur ni suatu tindakan yang tak ada noktahnya, dia berterusan. Sebagaimana ayat 147 surah An-Nisa ni, ayat yang terakhir dalam juzuk yang kelima. Masuk ayat 148 tu juzuk yang ke-6. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tak ada sebab untuk Allah Ta'ala menyiksa kamu, wahai manusia,
untuk kamu diazab jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Bersyukur, beriman, bila seseorang itu beriman, maka dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai gambaran kepada kesyukurannya. Syukur ni tidak cukup setakat kita menyebut Alhamdulillah, itu pun syukur dah. Kita memuji Allah, itu pun syukur. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah pun syukur. Mungkin yang banyak berlaku kita menyalahgunakan nikmat Allah dalam perkara yang Allah Ta'ala tidak redai, maka kita dianggap orang yang kufur nikmat, tidak syukur nikmat. Bukannya kufur dari sudut akidah dan agama, tapi di sudut mensyukuri nikmat Allah, tidak bersyukur kerana disalahgunakan. Maka dianggap sebagai kufur nikmat. Kita berlindung dengan Allah daripada semua keburukan itu. Kita mahu menjadi orang yang bersyukur dengan syukur yang sungguh-sungguh. Bila berbicara tentang nikmat, maka dia tak boleh dipisahkan dengan persoalan syukur. Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim menyebut di antara hebatnya orang mukmin. Apa Nabi kata? Ajaban li amril mu'min. Ajaban, ain, jim, ba, alif. Ajaban. Atas tu ain. Ajaban li amril mu'min. Atas ain tu, sebelah huruf ha. Ajaban li amril mu'min. Baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi kata sangat ajaib dan pelik urusan orang mukmin. Itu dah ada matan hadis tu. Ajaban li amril mu'min. Sangat ajaib urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan hidup dia bagi dia adalah baik. Kenapa baik? In asabathu sarra syakara. Jika dia ditimpa dengan kesenangan, mendapat nikmat, dia bersyukur. Dia sihat, Alhamdulillah. Dengan sihat ni dia dapat salat, dia dapat buat kerja-kerja kebaikan yang lain. Dia bersyukur dengan nikmat kesenangan yang diberikan, termasuk kelapangan rezeki, sihat tubuh badan. Wa in asabathu darra sabara. Jika dia ditimpa dengan kemelaratan hidup, sakit, kesempitan rezeki, dia sabar. Senang, syukur, susah, sabar. Kalau kita lihat ada matan hadis di bawah, mungkin ada di bawah. Cuba Ustaz Rusdan ke bawah sikit. Dia ada matan yang lebih panjang lagi. Ni pendek. Tak ada dah. Walaisa dzalika. Perkara ni tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin sahaja. Kalau dapat kesenangan, dia syukur. Kalau dapat kesusahan, dia sabar. Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Sulaiman yang diberikan banyak nikmat dan kelebihan. Dalam surah An-Namlu, apabila salah seorang rakyatnya dapat membawa singgahsana Balqis ke Palestin, daripada Sabak ke Palestin. Muka surat 380. Muka surat 380 surah An-Namlu juzuk ke-19 ayat 40. Akhirnya singgahsana Balqis itu ada di depan Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, ayat 40. Ayat 40. Falamma ra'ahu, apabila Nabi Sulaiman melihat singgahsana itu sudah tersergam ada di depannya, lalu dia berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku kerana dia mahu mengujiku. Adakah aku bersyukur ataupun aku kufur? Kufur ni mana? Tak mengenal nikmat, tak menghargai nikmat pemberian Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur atas nikmat itu, maka faedah syukur itu akan kembali kepada dirinya. Iaitu dia akan mendapat untung. Macam orang berniaga lah. Orang berniaga, dia keluarkan modal, dia dapat untung atas perniagaan. Dia tak akan jual barang tu sama dengan modalnya. Takkan dia beli dengan harga RM10, dia jual RM10. Syukur lebih daripada tu lagi. Atas satu kesyukuran, Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi. Jadi faedahnya untuk kita juga. Tetapi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesiapa yang kufur, yang ni tak tahu bersyukur, tak mahu bersyukur, tak mahu mentaati perintah Allah,
apatah lagi orang yang tidak beriman, itu orang tak bersyukur, maka hendaklah dia sedar bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya, lagi maha mulia. Maknanya kalau manusia tak bersyukur pun Allah Ta'ala tak terjejas apa-apa pun. Allah Ta'ala dengan kekuasaannya maha hebat tak terjejas apa-apa pun. Dan satu lagi kita nak lihat, kita dah lebih masa dah ni. Dalam surah Sabah, tentang kisah Nabi Sulaiman dan ayahandanya Nabi Daud alaihissalam, surah Sabah, muka surat 429. 429. Kita lihat daripada ayat 10. Kisahnya tentang Nabi Daud. Nabi Daud ni Allah Ta'ala bagi kelebihan apa dia? Kelebihan itu di akhir ayat 10 tu, wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan untuknya besi. Kita tengok akhir ayat ke-10 tu, wa alanna lahul hadid, itu suatu nikmat lah. Allah Ta'ala bagi kekuatan, Nabi Daud boleh melembutkan besi. Kemudian ayat yang ke-12, untuk Nabi Sulaiman pula, Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia punya mukjizatnya, angin yang bertiup. Itu dah kita bincang hari itu dalam tafsir ayat sebelum ni, tentang kisah angin, kita dah bincang panjang lebar gitu. Angin itu boleh bergerak untuk jarak sejauh sebulan. Tapi perjalanan jauh sebulan tu dalam masa 1 pagi ya. Mana pergi pagi, perjalanan sebulan. Maknanya boleh pergi dengan cepat. 1 pagi perjalanan menyamai sebulan. Berdingin dengan petang. Kemudian banyak lagi lah nikmat-nikmat lain di mana Nabi Sulaiman dia dapat menundukkan jin. Dan jin itu bekerja, berkhidmat untuk Nabi Sulaiman. Dan akhir sekali kita tengok ayat 13 tu. Ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Allah Ta'ala beri perintah beramallah. Ini bekerjalah kamu. Bekerja untuk bersyukur. Bukan setakat beramal ibadat. Kita bekerja untuk cari rezeki ni adalah sebagai tanda kita bersyukur. Sebagai suatu interpretasi. Sebagai tafsiran. Sebagai terjemahan kepada tanda syukur. Kita bekerja. Diperintahkan wahai keluarga Nabi, bekerjalah sebagai tanda syukur. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Semoga Allah Ta'ala memberi ilham kepada kita untuk sentiasa mensyukuri nikmatnya, sehingga kita terus diberi nikmat yang berlipat ganda, sebagaimana pesan Nabi Musa kepada Bani Israel, la in syakartum, Nabi Musa pesan, Allah Ta'ala beritahu. Nabi Musa kata, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum, ingatlah ketika Tuhan memberitahu. Ayat tu ayat yang ke-6 dalam surah Ibrahim. La in syakartum, jika kamu bersyukur, nescaya Allah Ta'ala tambahkan nikmat untuk kamu. Tetapi wala in kafartum, jika kamu kufur, tak bersyukur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu ayat yang bukan ayat ke-6 ya, ayat yang ke-7. Ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, ayat ni adalah penceritaan kepada kisah Nabi Musa dengan Bani Israel setelah mereka selamat diburu oleh tentera Fir'aun. Maka Nabi Musa ingatkan, Tuhan beritahu kamu, wahai Bani Israel, jika kamu bersyukur, nikmat itu akan ditambah lagi. Tetapi wala in kafartum, jika kamu kufur, ini tak mahu bersyukur, tak reti bersyukur, sesungguhnya azabku sangat keras dan dahsyat. Wallahu alam, kita beri setakat tu, kita dah lewat 5 minit hari ini. Saya buka untuk persoalan kalau ada berhubung dengan topik kita hari ini tentang asal kejadian kita, nikmat pendengaran, penglihatan hati dan keperluan untuk kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Ya, salam. Jazakallahu khairan Ustaz atas segala ilmu yang disampaikan. Saya ada 3 soalan. Yang pertama, doa yang Ustaz baca tadi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Yang saya tak fahamnya ialah sambungan kepada doa tu, waj'alhul waritha minna. Apakah yang dimaksudkan dengan waj'alhul waritha minna? Dan itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana kita nak faham tentang asal usul kejadian yang kita ni dijadikan dari tanah, tapi dalam ayat yang lain Allah menyatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang kat situ Allah sebutkan dari air. Dan yang ketiganya,
kalau Ustaz pernah tahu atau pernah terjumpa, apakah rahsia penggunaan dalam ayat ni Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Al-absar dengan afidah tu Allah gunakan jamak. Tapi dalam ayat yang lain innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, Allah gunakan mufrad. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum. Assalam. Menarik soalan pada ustazah ni. Ya, berhubung dengan doa wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna, iaitu kita minta supaya kesempurnaan anggota panca indera kita tu bukan setakat kita sahaja tetapi berkesinambungan. Maka disebut dengan waris, maknanya sesuatu yang bukan setakat kita sahaja. Kita sempurna, kemudian yang selepas kita dari kalangan keturunan kita juga dapat sempurna anggota badan. Maknanya tidak terhenti setakat kita sahaja nikmat itu. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada air segala makhluk hidup. Itu untuk soalan yang kedua, merujuk kepada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ayat tu ayat yang ke 30. Apa dia? Ayat yang ayat 30 dari surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air segala benda hidup. Maksud hidup ni benda yang bernyawa macam kita lah, merujuk kepada manusia dengan binatang. Hayyin yang hidup, tapi tak termasuklah kita kata malaikat dan jin, sebab jin bukan daripada air, daripada api, malaikat daripada cahaya. Hayyin merujuk kepada manusia dan binatang yang unsur asalnya adalah air, dan kita tahu air ini adalah sebatian antara gas hidrogen dan oksigen. Kemudian soalan yang ketiga tentang perbezaan antara kalimah al-afidah dan al-fuad, itu ada dalam, tak silap saya, dalam tafsir disebut dalam tafsir Allah Akbar, dalam tafsir At-Tanwir wa Tahrir oleh Tahir Ibn Ashur dan juga Adwa'ul Bayan. Saya pernah baca tentang perbezaan itu, melihat kepada fungsinya. Kenapa dalam ayat yang mengajak kita bersyukur, contohnya dalam ayat ayat yang kita bincang hari ini, ayat 22 surah Al-Mulk, ayat 79 surah An-Nahl pun sama juga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Disebut al-afidah, hati itu dalam bentuk jamak kerana melihat kepada fungsinya, fungsi untuk kita gunakan dalam kebaikan. Adapun ayat yang sebut dengan mufrad, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar, tak disebut wal absar, wal fuad. Basar disebut dengan mufrad, as-sam'a pun mufrad sebab isim masdar, kemudian wal fuad pun disebut dalam bentuk mufrad. Itu melihat kepada siyakul ayat, jalan penceritaan dalam ayat, bahawasanya dalam perkara yang kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak pergi jauh. Maksudnya kita tak boleh nak bercakap atau nak berkata-kata dalam sesuatu yang kita tak ada ilmu, maka kita kena kata kita tak tahu. Kita kena melihat dari segi siyakul ayat. Ayat 31 surah Al-Isra. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti perkara yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Muka surat 285. Jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti perkara yang asalnya kamu tak tahu, kamu tak ada ilmu. Kerana sesungguhnya penglihatan dia datang dengan kalimah mufrad, tidak dengan jamak, dengan kalimah singular, tidak plural. Wal fuad, as-sam'a, al-basar, dan al-fuad pun sama juga. Sebab dia melihat kepada fungsi anggota tu dalam perkara yang kita tak tahu, asalnya terbatas, dia bersifat mahdud. Itu ada disebut dalam sebahagian tafsiran para ulama. Tu kena rajin buka kitab tafsir lah. Tapi bukan semua, dalam Ibn Katsir tak disebut ni. Dalam Al-Wa'ud Bayan ada disebut sedikit, ataupun mungkin dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi, perbezaan penggunaan lafaz antara jamak dengan mufrad.
Baik, ada soalan bertulis. Saya nak respon soalan bertulis. Manusia dijadikan daripada tanah ataupun air mani. Tanah tu asal masa diciptakan Nabi Adam. Kemudian keturunan manusia diciptakan daripada air mani, air benih yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Itu jelas dalam surah As-Sajadah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Taala memulakan kejadian manusia daripada tin, itu tanah yang bercampur dengan air. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imain. Kemudian Allah Taala jadikan nasal ni keturunan manusia itu daripada saripati air yang hina. Mohon Ustaz beri pencerahan kejadian pokok buah-buahan yang Allah Taala keluarkan buahnya, kemudian dimusnahkan sebelum hasil dimanfaatkan terlebih dahulu. Contohnya, ini ada sebab. Ini bukan tuan kebun itu musnahkan sendiri, tapi tuan kebun itu menanam pokok itu di tanah milik orang lain. Dari segi hukum fiqh memang tak boleh, salah. Kalau kita sendiri kita tanam pokok rambutan di atas tanah milik orang lain dan tuan tanah tak izinkan, memang tak boleh, salah. Dari segi hukumnya memang buah tu halal dimakan, tapi ditanam dengan cara yang salah dari segi hukum syarak. Bahkan ulama ada bincang, kalau kita bina, katakanlah kita bina masjid di atas tanah yang tuan tanah tak izinkan. Bina masjid itu baik, bagus. Solat dalam masjid itu haram. Solat dalam masjid itu sah. Tetapi pembinaan masjid itu dikira salah, dikira haram kerana mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Kalau kita fikir logik, apa salahnya bina masjid? Betul, bina masjid tak salah. Tapi menggunakan tapak tanah milik tuan tanah yang tak izinkan adalah salah. Sama juga, kita bukan melihat dari sudut pokok itu, bukan buahnya. Tetapi pokok tu dia tak boleh tumbuh kalau tak ada tanah yang tempat pokok tu ditanam. Jadi sekarang ni tanah tu bukan milik orang yang tanam pokok tu. Itu isu sebenarnya. Jadi tak timbul soal kategori syukur tak syukur sebab dia dah berada dalam isu mengambil hak orang lain. Dia telah mengambil hak orang lain. Baik, kemudian saya rasa tak ada dah soalan bertulis. Ustaz, saya nak tanya yang soalan semalam tu saya dah ada, tapi saya nak penjelasan daripada Ustaz mengenai surah yang Ustaz kata itu kan. Surah yang bagus tu surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran ke Al-Maidah? Al-Imran, ya. Al-Imran. Jadi saya cuba dengar balik yang Ustaz khabar tu tapi tak jumpa. Jadi saya nak penjelasan balik daripada Ustaz apa kelebihan surah tu yang Ustaz tekan sangat dua surah ni. Assalamualaikum. Kelebihan tu sebab saya nak kaitkan dengan cerita burung hari tu. Adakah 2 hari lepas saya cerita tentang burung, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin, dan kita nak kaitkan di akhirat nanti. Nabi kata bacalah 2 surah yang Nabi kata Az-Zahrawaini, 2 surah yang sangat bagus dan indah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kerana fa'innahuma ta'tiyani, kedua-dua surah ni akan datang di hari kiamat dalam keadaan ianya seperti ghayayatani, 2 naungan awan. 2 naungan awan ataupun seperti 2 kawanan burung yang akan menduhkan orang yang membacanya. Itu dia kelebihan dia. Kelebihannya kita seolah-olah akan dapat tempat yang lebih selesa di akhirat nanti. Ini cerita di padang mahsyar, bukan cerita dalam syurga. Kelebihan surah Al-Baqarah, Ali Imran dapat menjadikan orang tu lebih selesa sebab dapat teduh dengan sebab surah Baqarah dan surah Ali Imran. Kalau nak cari boleh type perkataan Iqra'u Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini. Itu kelebihan dia. Okey Ustaz. Nak ingat cerita pun. Ya. Macam ni sebab saya ada tanya dengan Ustazah. Dia kata dia macam galak sangat. Dia kata saya nak pelajar saya ni hafal 2 surah ni. Dia kata hafal betul-betul sebab dia macam Ustaz kata dia mungkin pelindung di padang mahsyar kan. Jadi sebenarnya saya tak dapat nak ni lagi lah maksudnya macam mana. Jadi kalau kita baca saja hafal tu baguslah kan. Maksudnya kalau sebab dia suruh sangat kita orang ni hafal gitu. Itu Ustaz macam mana? Dia galakkan untuk hafal tu supaya kita boleh sentiasa istiqamah. Bila kita hafal, kewajipan kita kena jaga hafalan kita supaya jangan lupa. Tapi kalau kita setakat baca, mungkin kita tak bersungguh-sungguh.
Apatah lagi surah ni panjang. Surah Baqarah 286 ayat, banyak 286. Surah Ali Imran 200 ayat. Dah campur dua tu 486. Banyaklah. Lebih kurang 4 juzuk setengah. Ya, 4 juzuk setengah. Dia berbaki ada beberapa muka surat lagi nak habis juzuk keempat, nak untuk masuk juzuk kelima di awal surah An-Nisa. Maknanya untuk sepanjang 4 juzuk setengah lebih memang mencabarlah bagi orang yang mungkin belum dapat membaca Quran dengan lancar, memang payah sikitlah. Tapi bila kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dibantu oleh Allah Taala supaya kita dapat melazimkan pembacaan surah Baqarah. Kalau kita hafal itu sebagai sesuatu yang tambahan lah. Tapi memang digalakkan untuk kita membacanya. Lebih-lebih lagi surah Baqarah lah. Sebab ada hadis yang khusus, rumah yang dibaca dalamnya surah Baqarah, syaitan tidak akan masuklah. Inna syaitan yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Itu kelebihan semasa di dunia yang kita nak cerita tadi, asalnya kelebihan di akhirat nanti. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya dulu Hakimi. soalan. Okey. Berkaitan dengan syukur tadi. Ya, syukur. Saya nak lebih memahami konsep syukur ni. Contohnya dalam kita mendapat satu nikmat. Contohnya kita dapat harta lah. Diberi kelebihan dalam harta. Macam mana kita nak terjemahkan syukur dengan mendapat harta? Adakah dengan kita bersedekah, kita berinfak? Adakah itulah konsep syukur? Yang kedua berkaitan dengan syaitan tadi, penciptaan syaitan. Dalam Quran Tuhan sebut syaitan tu adalah musuh kamu yang nyata. Kalau kita faham nyata tu, kalau kita kat manusia nyata tu benda yang kita nampak. Jelas lah. Jelas. Tapi syaitan ni kita tak nampak. Jadi apa maksud musuh kamu yang nyata di situ? Wallah. Baik, tentang konsep syukur, adakah dengan cara bersyukur, dengan cara bersedekah? Ya, betul. Kita bersedekah itu sebagai tanda syukur. Kita menyebut alhamdulillah, syukur. Dia yang pertama kepada syukur adalah kita merasai, kita dapat nikmat, kita rasai itu daripada Allah, tidak daripada yang lain. Berdasarkan ayat 53 surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Muka surat 272. Muka surat 272 ayat 53. Wa ma bikum min ni'mah, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, kena ingat faminallah. Semua nikmat itu daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa sahaja nikmat daripada Allah. Bila kita sedar dan kita ingat nikmat itu daripada Allah, lalu kita secara automatik alhamdulillah. Kita dahaga, kita minum air, ya Allah sedapnya air ni. Air yang kita suka ialah air apa-apalah, air soya ke, air cincau ke, air susu yogurt ke, tapi air itu sangat memberi nikmat. Kita minum alhamdulillah. Kita memuji Allah sebab kita ingat bahawa nikmat yang kita sedang rasa itu datang daripada itu, awal kepada syukur. Dan tindakan selanjutnya banyaklah. Kita solat 5 waktu, kita melakukan amalan-amalan sunat yang lain, dan kita mengelak daripada berbuat dosa, itu pun termasuk syukur juga. Baik, tentang syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu, bukan nyata dari sudut kita melihat dia, nyata itu daripada sifat permusuhan. Itu boleh lihat dalam ayat di awal surah Fatir. Di awal surah Fatir, ayat yang ke-6. Muka surat 435. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Yang dimaksudkan musuh yang nyata adalah, yang dikatakan syaitan itu musuh yang nyata adalah dari sifat permusuhan, bukan dari sudut zahirnya. Maknanya sampai bila-bila dia tak ada ruang kata dia ni akan jadi teman, jadi sahabat kita. Dia memang musuh yang betul-betul musuh. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ni mungkin kita bermusuh dengan dia satu ketika, tetapi satu masa dia menjadi kawan yang baik. Dia boleh berubah. Tapi syaitan ni kita buat macam mana pun tak, dia tetap akan musuh. Itu maksud musuh nyata. Dia tak akan berubah sifat permusuhannya. Inna syaitana lakum aduun, maka Allah Ta'ala suruh fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh
yang perlu kamu jauhi tipu dayanya. Sebab sampai bila-bila pun dia memang tak boleh dipercayai. Dia berbeza dengan manusia. Kalau manusia, ayat apa yang kita nak rujuk? Kalau manusia ni, ya, dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat. Bab permusuhan. Dia tak sama. Permusuhan manusia dengan manusia tak sama dengan permusuhan antara manusia dengan syaitan. Adapun manusia dengan manusia dia boleh berubah. Kita lihat contohnya ayat 34 surah Fussilat muka surat 480. Muka surat 480 untuk saya respon soalan saudara Fakimi tadi. Allah Taala beritahu di situ ayat 34 ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kita buat baik dengan kita buat jahat. Memang kejahatan kebaikan tak sama. Tetapi jika orang lain berbuat jahat, kita cuba untuk idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan manusia itu dengan cara yang lebih baik. Orang berbuat jahat tapi kita membalas dengan kebaikan. Apabila kamu berlaku demikian, membalas kejahatan manusia dengan kebaikan, maka orang yang dahulu menaruh rasa permusuhan terhadap kamu, tiba-tiba dia bertukar menjadi seorang sahabat yang karib. Dia boleh berubah, manusia ni boleh berubah. Ka'annahu waliyun hamim. Dulu bermusuh dah jadi sahabat yang baik. Kenapa? Sebab kita tidak menolak kejahatan dia dengan kejahatan yang lain. Kita boleh bersabar. Tapi adakah perkara ini berlaku pada syaitan? Kita cuba berbuat baik, tak boleh. Sebab syaitan dia memang tak sama dengan manusia. Sebab asal kejadian dia daripada api, kita daripada tanah. Kalau kita berbuat baik, macam setengah orang yang guna ilmu sihir itu, dia menggunakan khidmat jin. Bukan jin atau syaitan itu menjadikan dia manusia yang tambah baik. Tak, manusia ni semakin disesatkan oleh syaitan dengan cara sedemikian. Maka kita kena sedar bila syaitan itu Allah Ta'ala sebut musuh yang nyata, dia adalah musuh kita sampai bila-bila, daripada dunia sampai akhirat dia tetap musuh kita. Adapun manusia sesama manusia, kalau ada yang bermusuh, kena ingat dia boleh berubah. Permusuhan tu dia tak akan kekal. Jadi dia bukan permusuhan yang nyata. Yang nyata hanyalah permusuhan manusia dengan syaitan. Jadi kita berhenti setakat tu, kita dah lebih masa dah 7.50. InsyaAllah kita sambung lain kali untuk ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada yang bertanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.